Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Pengguna Internet 2019 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mendapati purata tempoh masyarakat Malaysia melayari internet adalah selama 6.6 jam sehari. Penggunaan internet yang ekstrim ini mengakibatkan mereka terdedah dengan ancaman cyber seperti gangguan, kecurian identiti, polis cyber dan penipuan sehingga mengakibatkan kerugian dan kemudaratan. Maka hadirin dan hadirat, terimalah perangi jenayah cyber, tanggungjawab bersama. Sekarang apresiasi saya tujukan kepada saudara peneraju majlis, kombinasi kehakiman yang penuh berintegriti teguh saksama, warga intelektual, penerus aspirasi negara. Seterusnya, hadirin hadirat yang dimuliakan. Hadirin yang dimuliakan. Sebelum spekulasi menjadi sensasi, biarlah saya definisikan dahulu 3 frasa maudud syarahan yang menjadi pilihan agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga dan saya terus petah berkata-kata. Perkataan perangi menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud berperang, melawan, membasmi dan menghapuskan. Jenayah cyber pula merujuk kepada suatu bentuk perlakuan yang jahat yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik melalui sambungan perkhidmatan internet. Manakala tanggungjawab pula membawa maksud kewajipan yang digaras bersama-sama atau bergandingan. Secara generalisasinya, jenayah cyber berkait rapat dengan isu keselamatan. Konsep perangi jenayah cyber yang sebenar ialah kesedaran dan tindakan bersepadu oleh semua pihak di negara ini dalam menangani dan membatras jenayah cyber. Bersaksikan warga dewan yang penuh berbisi, tanggungjawab ini saya terjemahkan kepada 3 klausa berbeza. Pertama, ibu bapa pembentuk peribadi anak-anak. Ibu bapa zaman sekarang gemar mendidik anak-anak mereka untuk menggunakan peranti elektronik sejak kecil dan kebanyakan daripada mereka hanya mengawal disiplin penggunaan internet tetapi tidak begitu memantau isi kandungan yang dilayari oleh anak-anak. Pengerusi Puspanita Melaka, Datin Sri Zanirna Muhammad Yusuf berkata, ibu bapa perlu mengawasi anak-anak supaya tidak menyalahgunakan platform dunia digital yang semakin canggih pada masa ini. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan yang signifikan dalam memastikan anak-anak menggunakan peranti elektronik dengan betul dan selamat. Ibu bapa harus sedar bahawa pendedahan keselamatan cyber secara berterusan kepada anak-anak akan mengelakkan anak-anak menjadi mangsa atau penyumbang kepada jenayah pornografi, penipuan internet dan polis cyber. Pragmatik kedua, kerajaan penentu dasar negara. Peranan kerajaan sebagai pendukung utama dalam mengatasi jenayah cyber di negara ini sememangnya tidak dapat dinafikan lagi. Pihak kerajaan perlulah memulakan usaha yang proaktif bagi membendung jenayah ini. Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, Tan Sri Lilam Tian mengatakan bahawa terdapat 6 cadangan penyelesaian disyorkan kepada kerajaan sebagai langkah membendung ancaman jenayah cyber di negara ini. 3 daripadanya ialah kerajaan perlu mengukuhkan prasarana keselamatan cyber dan mengawal selia ekosistem komunikasi dan multimedia Malaysia dalam negara. Selain itu, tumpuan harus diberikan kepada usaha memperkukuhkan keselamatan wang cyber negara. Kerajaan juga disyorkan untuk melaksanakan pelbagai program kesedaran keselamatan cyber bagi memberi pendedahan dan pendidikan kepada penggunaan internet mengenai bahaya, ancaman dan jenayah cyber dan seterusnya meningkatkan kesedaran rakyat mengenai penggunaan peranti digital secara berhemah dan beretika. Sidang hadirin yang dimuliakan. Dimensi ketiga, guru sebagai penyampai ilmu dan ejen pembentukan akhlak. Pada tahun 2017, negara kita digemparkan dengan kematian seorang pelajar dari College University Tunku Abdul Rahman, Pulau Pinang. Kematiannya sangat tragis kerana pelajar ini dikatakan terjun dari tingkat 17 sebuah bangunan disebabkan tekanan yang melampau daripada pembuli cyber. Kejadian ini telah membuka mata ramai pihak akan pentingnya peranan guru untuk sama-sama mengatasi masalah jenayah cyber ini.
fungsi dan peranan guru diiktiraf bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, malah juga sebagai ejen perubahan akhlak kepada anak-anak didiknya. Penerapan pengetahuan tentang jenayah cyber perlulah dilakukan sejak bangku sekolah lagi agar kita dapat melahirkan generasi yang jelek teknologi maklumat dapat terlibat dalam jenayah cyber. Anak-anak muda perlu tahu jenis-jenis jenayah cyber yang wujud serta kesan yang akan mereka terima sekiranya terlibat. Pelajar perlu diajar untuk mengelakkan diri mereka daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Melalui pelajaran ini, pelajar akan lebih memahami kewujudan jenayah ini dan akan mengelakkan diri daripada melakukan atau menjadi mangsa jenayah ini. Sidang pendengar yang setia, di penghujung kalam, kita perlu sedar bahawa jenayah cyber dianggap barah yang kian mewabak dalam masyarakat kita sehingga mendatangkan impak yang besar dan berbahaya kepada negara. Tuntasnya, tiada jalan pintas untuk memerangi ancaman jenayah ini. Tindakan yang terbaik ialah setiap individu memainkan peranan masing-masing dalam lingkungan kuasa dan kemampuan yang ada. Masyarakat perlu cakna terhadap segala inisiatif yang akan memastikan keselamatan cyber diaplikasikan di setiap sudut penggunaan teknologi harian kita. Semoga masyarakat kita terhindar daripada segala salah laku cyber dan sekaligus menjamin keselamatan dan keamanan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.